Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan bagi subjek Manhaj Al-Adillah fi Ilmi Kalam USI 41903 yang diajar oleh Dr. Muhammad Rashidi bin Wahab, iaitu pembentangan kitab Al-Madkhal ila Dirasah Ilmi Kalam daripada muka surat 173 sehingga 182. Jadi saya Wan Muhammad Nur bin Wan Syekh, nombor metrik 050174, akan membentangkan daripada muka surat 173 sehingga 174. Al-Faslu As-Salis, Suwaru Al-Istidlali Al-Kalami. Bahagian ketiga, gambaran pendalilan ilmu kalam ataupun bentuk-bentuk pendalilan ilmu kalam. Mimma sabaqa يتضح أن مصادر الاستنباط الأحكام اعتقادية والاستدلال وعليها تتمثل في النص الديني الصحيح والعقل البشري السليم. Disebutkan sebelumnya bahawa sumber istinbat hukum akidah dan pendalilannya adalah berdasarkan nas yang sahih dan akal yang sihat. Fi hadza sadadi masadir salasah ka qauli syarih al-aqaidu an-nasafiyah asbabul ilmi lil khalqi salasah al-hawasus salimah wal khabarus sadiq wal aqlu. Dalam hal ini terdapat tiga sumber seperti mana penjelasan dalam Al-Aqaid An-Nasafiyah, iaitulah sebab terciptanya ilmu ada tiga. Yang pertama adalah panca indera yang sihat, yang kedua berita yang benar, dan yang ketiga adalah akal. Lakin al-hawas maradduha fi nihayati ila al-aqli wa la'alla hadha huwa as-sababu fi iqtisar al-akhirin ala masdarain ithnain, al-aqlu wa an-naqlu. Akan tetapi panca indera pada akhirnya akan berkait dengan akal, dan mungkin ini menjadi sebab untuk dikurangkan yang lainnya kepada dua sumber, iaitu akal dan naqal. Lakinnal mutakallimu fi athna'il bahsihi wal istidlalihi yastakhdimu sighan muayyanah aw suran lil istidlali yasughu fiha ma'arifahu wa afkarahu allati أخذها من طريق النقل أو طريق الأقل كي يثبت بها دعواه أو يدفع بها هجوم خصمه أو يبين اللوازم الفاسدة المترتبة على مقالة هذا الخصم أو نحو ذلك من أعراض. Tetapi ulama ilmu kalam dalam perbahasan dan pendalilannya telah menggunakan kaedah tertentu atau gambaran untuk membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan idea yang diambil dari dalil akal dan nakal, untuk membuktikan dakwaan mereka atau menolak hujah lawan atau menunjukkan kerosakan pada penulisan lawan atau untuk tujuan yang lain. وَقَدْ لَا تَكْتَمِلُ الصُّورَةُ الْعَامَّةِ الَّتِي نُحَاوِلُ تُقَدِّمُهَا فِي هَذَا الْبَابِ لِمَنَاهِجِ الْبَحْثِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ مَا لَمْ نَعْرِضْ بَعْضَ هَذِهِ الصِّيَغ التي استخدمها قدماء المتكلمين ومتأخروهم في بحوثهم ومناقشاتهم. Gambaran umum yang kami cuba sampaikan dalam bab kaedah perbahasan ilmu kalam ini tidak sempurna, melainkan kami nyatakan beberapa kaedah yang digunakan oleh mutakallimin dan ulama terdahulu dalam perbahasan dan perbincangan mereka. Wa sayulahidul al-qari لدى اعتراضه لهذه الصيغ أو نماذج ارتباط الكلام في هذه الناحية منهجية بعلم الفقه وأصوله في بداية الأمر، بحيث يعتمد متكلمون على الفقهاء والأصوليين ويستعيرون منهم في غالب الأحيان صيغ الاستدلال وأساليبه وطرق الجدل وآدابه. وإن كان متكلمون يعتبرون علمهم رئيس العلوم الشرعية أو علم الأعلى بينها الذي تستمد منه شائل العلوم أسسها ومسلماتها وتحيل إليه أقدها ومشكلاتها. Pembaca akan mendapati ketika membincangkan kaedah atau formula ini, hubungan ilmu kalam pada aspek metodologinya dengan ilmu fiqh dan prinsipnya, permulaan sesuatu perkara, sehingga
ulama ilmu kalam berpegang kepada fuqaha dan usuliyin, mengambil daripada mereka dalam kebanyakan perkara, antaranya cara dan kaedah pendalilan, kaedah berhujah dan adabnya. Walaupun ulama ilmu kalam ini menganggap ilmu mereka adalah mengatasi ilmu syariah atau ilmu yang lebih utama yang menjadi asas kepada ilmu-ilmu yang lain dan menjadi rujukan dalam permasalahan. Sayulahizul qari aidan annahu indama tawathaqat silatul kalami bil falsafati ladai mutaakhirin wa akhadha al mantiq بصفة خاصة يكتسب قدرا من قبول في الأوساط الشرعية بعد طول ممانعة واعتراض. بدأ المتكلمون يستخدمون صيغ هذا المنطق الصوري أقيسته وأدواته مختلفة وإن لم يعرضوا تماما عن صيغ القديمة والأساليب التقليدية. Pembaca juga akan melihat bagaimana hubungan antara ilmu kalam dan falsafah telah diperkukuhkan oleh ulama terdahulu. Ilmu mantik khasnya telah diterima dalam undang-undang setelah sekian lamanya dibantah. Dan ulama ilmu kalam juga menggunakan kaedah mantik ini yang mempunyai pelbagai langkah dan pecahan, walaupun mereka tidak sepenuhnya meninggalkan formula dan kaedah yang digunakan sebelum ini. Jadi sekian saja daripada saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Hakim bin Ahmad Jaafar. Nombor metrik 050724. Kita akan sambung muka surat selepasnya, iaitu muka surat 175 dan 176. ومنها النكبة التاريخية القاسية التي أصابت شرق البلاد الإسلامية والغربها ونالت من حيبة الخلافة وسلطاتها وكادت تستفيد في المدافعة الموجات المغولية الشرقية والموجات الصليبية الغربية والأمة العربية والإسلامية لولا ظهور القوة التركية الفتية التي لم يتهيأ له للأسف إبداء فكوري وخضاري يوازي طاقاتها الأمالية. Setengah daripada mereka adalah peristiwa sejarah yang teruk, yang mana ianya telah melanda timur, bahagian tengah dan barat negara Islam. Mereka memperolehi kuasa dan turut merampas kuasa-kuasa kerajaan Khilafah Islam. Mereka juga menyerang dan hampir menguasai negara-negara Arab di bawah kekuasaan Islam dengan menggunakan gelombang askar Mongol di timur dan perang salib, iaitu di barat. وربما كان للظاهرة أسباب أخرى علي كل حال غير أن استعارة منطق السوري لا يزيل فيما نعتقد عن كونه أحد أسبابها أو لعله بالأخرى أحد مظاهرها. Terjemahnya, peristiwa ini mungkin mempunyai sebab-sebab lain di sebaliknya, namun mengikut logik dan metafora akal fikiran yang tidak mampu berfikir tentang sebab-sebab lain, maka ianya adalah salah satu daripada punca ianya berlaku. Wa satarudu fima yali arba'u siyari min suril al-istiqlal allati ista'araha al-mutakallimun min al-majalil fiqhi وكيف بدعوا يتشككون في سلامتها المنهجية أو مناسبتها لموضوع البحث في علم الكلام وملاو في نهاية أو أكثرهم استخدام منطق الأرسات وإساته بجانب بعد هذه السياق التقليدية. Maksudnya, berikut akan menjadi 4 bentuk kesimpulan yang dipinjam ahli teologi dari doktrin perundangan, iaitu bagaimana mereka mula mempersoalkan kesahihan dan ketepatan metodologinya atau kaedah mereka atau kaitannya dengan subjek penyelidikan dalam teologi. Dan pada akhirnya,
kebanyakan mereka adalah cenderung untuk menggunakan logik Aristotelian yang mana merangkumi beberapa formula tradisional. Awalu al-qiyas al-ghaibi ala syahid. Yu'arifu al-qiyasu bimu'annahil ammi bi'annahu i'ta'a hukmi syai'in li syai'in ukhra liishtirakihima fi allatihi wa huwa bihadzal mu'anna mafhuma usul fiqhi jar alaihi al-amali lada kaffatil a'immati al-mujtahidina. Ada ahli zahiri tariqan lakinnahu intiqali ila madina al-ilmi al-kalam layakuna tariqa al-istinbati al-ahkami al-syar'iyyati al-amaliyati min musadiriha al-mu'tabarati lil-asbati al-ahkami al-i'tiqadiyati al-muta'allaqati billah ta'ala sifatuhu wal af'aluhu banna'a ala wujudi nadha'irun laha fil waqi'il musyahidi wa hadha huwa mu'anna qiyasi al-ghaibi ala syahid. Yang pertama adalah saksi tidak hadir pengukuran ataupun qiyas. Dalam pengertian umum, qiyas ini ditakrifkan sebagai memberi ketetapan atau penilaian atau pertimbangan umum kepada sesuatu perkara kepada perkara yang lain, kerana mereka berkongsi sebab yang sama. Melalui pengertian ini juga, ianya adalah sebuah konsep perundangan fundamentalis yang mana doktrinnya digunakan untuk semua imam mujtahid kecuali untuk orang al-azhar ataupun orang yang zahir. Yang mana ianya juga merupakan satu cara untuk mendapatkan keputusan dengan cara mengekstrak peruntukan undang-undang praktikal yang diambil dari sumber yang masyhur ataupun tepat. Namun ia pindah ke bidang ilmu teologi yang mana ianya menjadi satu cara untuk membuktikan ketetapan akidah yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sifat-sifatnya dan berdasarkan adanya analogi-analogi kepada mereka secara nyata. Dan ini adalah makna kepada mengukur yang tidak ada pada saksi ataupun qiyas tadi. ويصرح المتكلمون أنفسهم بأنهم قد استعروا هذه الصيغة من صياغ الاستدلال من إخوانهم الفقهاء ولكنهم أدخلوا عليها تحويرا بدلهم أنه يقربها إلى طبيعة البحويس الكلامية وهو أن يتوافر بين الشاهد والغائب جامعة مشتركة من حيث حقائق أو أدلة أو الشروط أو الإلال كما سيتضح فيما يلي. وإن كان بعضهم قد أجرى القياس بين الغائب والشاهد دون تخار لجمع بينهما على الإطلاق. Para pemikir sendiri juga menyatakan bahawa telah meminjam dan menggunakan hujah bentuk ini daripada saudara-saudara mereka iaitu para fuqaha. Tetapi mereka telah membuat pengubahsuaian padanya dengan menggunakan sangkaan mereka. Ianya membawa lebih dekat dengan sifat penyelidikan lisan, iaitu adanya fakta bahawa saksi dan orang yang tidak hadir mempunyai penggabungan yang sama dari segi fakta, bukti, syarat atau keterangan. Seperti yang akan menjadi jelas dalam perkara berikut, iaitu walaupun sebahagian daripada mereka telah membuat ataupun telah melakukan analogi antara orang yang tidak hadir dan saksi tanpa menyiasat yang menggabungkan mereka itu sama sekali. Walakin al-qiyas al-fiqhiyya qad yakunu mashru'a wa mubarrira tamaman madama al-aslu wal far'u mushtarakina fil 'allati ayyi wasfa al-mu'assira fil istihqaqil hukmi waladaina al-wasa'ila muhtalifah al-ihtibari tahaqquqi hadzal wasfi fihuma min hilali ma yu'arrifu limasailil 'illah. Amma binisbati lil masaili al-ilahiyati fa kaifa yumkinu
tahaqquqi minal ishtiraki al-ghaibi wasyahidu fi wasfi ma aw fi hukmi yatarattabu ala dhalik wa hal yajuzu lil akli an yutabbiqa al-maqulatu al-insaniyatu ala dzatullah ta'ala wa ma yattasilu biha man sifatin aw af'alun tilka azmati hadzal qiyasil kalami zalika faqad istahdamahu al-mutakallimuna ba'da ista'aruhu min usuli fiqhi ghabun anhum anna kulla manhajin yajibu an yatanasaba ma'a al-mawdu'i alladhi yutabbiqu fihi wa shattana baina bahsi mawdu'ihi al-waqa'i'a al-madiyata aw af'alu mukallafina wa akhiri mawdu'ihi dzatullahi allazi laisa kamithluhu syai'un. Yaqulu al-Jurjani wa innama yaslukunahu idza hawalu isbata hukmillah subhanahu fayakisunahu alal mumkinati kiyasan fiqhiyya wa yutlikuna ismal ghaibi alaihi ta'ala. Walau bagaimanapun, analogi perundangan mungkin benar-benar sah dan wajar selagi mana asal dan cabangnya terlibat dalam sebab, iaitu huraian yang mempengaruhi hak penghakiman yang berkesan. Dan kami mempunyai cara yang berbeza untuk menguji pemenuhan huraian ini, di mana di dalamnya melalui apa yang dikenali sebagai jalan-jalan punca ataupun sebab. Mengenai isu ketuhanan, bagaimana mungkin untuk mengesahkan penyertaan orang yang tidak hadir dan saksi dalam huraian atau dalam keputusan yang berkaitan dengannya? Bolehkah akal mengaplikasikan ucapan manusia kepada zat Allah SWT dan apa yang berkaitan dengannya? Itulah krisis analogi ini. Namun, para ahli teologi telah menggunakannya selepas meminjamnya daripada usul fiqh, dan mereka telah terlepas bahawa setiap pendekatan ini mestilah sepadan dengan subjek yang digunakan. Dan terdapat juga perbezaan antara penyelidikan tentang perkara pokok dalam meneliti perkara-perkara fakta material atau tindakan orang yang ditugaskan, dan yang terakhir dari perkara pokoknya adalah tentang perkara Tuhan, yang tidak sama dengan Jurjani. Mengenai cara mengukur kias, Al-Jurjani berkata, mereka mengambilnya jika mereka cuba membuktikan keputusan Tuhan, iaitu Maha Suci Allah, mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dibandingkan secara hukum dengan analogi fiqh dan memanggil nama yang tidak hadir padanya, iaitu Yang Maha Kuasa. Faqad istihdamuhu lada muhtarifu al-muhdarisil kalamiyati falhaswiyatul qailuna bi anna Allah jisma ya'tamiduna ala anna kulla mawjuda fil syahidi fahuwa kazalika wal mu'tazilatu al mashhuruna bitanzihi ahazu bihi fima yata'allaku bi af'ali Allah ta'ala duna sifatihi fi jumlati fahakkamu bihudusiha wa awjabuha alaihi tabbaqa dikawaidil tahsinu wattaqabi'il insaniyatu wal qiyasan ala halil insani wa nafau halqahu li syururi li nafsu hadha sababi. Penggunaannya telah meluas di kalangan pelbagai mazhab teologi, di mana orang-orang yang mendalam dalam mengatakan bahawa Tuhan adalah satu badan yang bergantung kepada fakta, bahawa segala sesuatu yang terdapat dalam saksi adalah seperti itu. Dan orang-orang Mu'tazilah yang terkenal dengan kesuciannya mengambilnya dalam kaitannya dengan perbuatan Allah SWT, bukan sifat-sifatnya secara umum. Maka mereka menilai kejadiannya dan mereka mewajibkannya menurut peraturan, perbaikan dan taklid manusia, dan dengan analogi dengan keadaan manusia, dan mereka menafikan penciptaan kejahatan atas sebab yang sama. Subhanallahu azim. Sekian saja daripada saya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Hadi bin Hassan,
Nombor metrik 050880 akan membentangkan daripada surat 177 sehingga 178. بل ربما استخدموها في مسائل الصفات أيضا ونحن نجد القاضي عبد الجبار المعتزلي تستدل على كونه تعالى قادرا بقوله وأما الذي يدل على أن صحة الفعل دلالة إلية كونه قادرا فهو أن نرى في الشاهد الجملتين إحداهما صح منه الفعل كالواحد منا والأخرى تعذر عليه الفعل كالمريض المدنف. Bahkan kadang-kadang mereka menggunakannya pada permasalahan sifat juga, dan kami mendapati Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili nisbah kepada fahaman Mu'tazilah menerangkan sifat Allah Ta'ala yang mempunyai kekuasaan dengan katanya, dan ada pun yang menjelaskan bahawasanya sahih bagi perbuatan itu menunjukkan pada sifatnya Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan, maka iaitu apa yang kami lihat pada dalil dua pernyataan. Salah satunya sah dari segi perbuatan seperti salah satu dari kita, yakni ikhtiar dan usaha kita sendiri, dan satu pernyataan lagi tertegah padanya dari segi perbuatan, yakni ikhtiar manusia seperti penyakit berjangkit dengan suatu perkara dari perkara-perkara luar kemampuan manusia. فمن صح منه الفعل فارقا من تعذر عليه بأمر من الأمور ليس ذلك إلى الصفة ترجع إلى جملتي وهي كونه قادرا وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى لأن الطرق الأدلة لا تختلف شاهدا وغائبا. Dan bukanlah demikian itu melainkan sifat yang kembali pada pernyataan itu, dan ianya merupakan keadaan sifat yang memiliki kekuasaan, dan pernyataan ini berkaitan pada sifat Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jalan pendalilan tiada perbezaan di antara perkara yang wujud dan perkara yang gaib. وواضح أنه يستخدم قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل وقد استخدمه أيضا في إثبات كونه تعالى عالما ولم يكتفي بذلك بل رد علي من اعترض عليه فاستخدمه إياه كما استخدمه أيضا في إثبات صفات الحياة. Dan jelaslah bahawasanya pandangan Mu'tazilah ini digunakan jalan pendalilan ini juga pada mensabitkan keilmuan Allah Ta'ala, dan tidak cukup daripada itu, bahkan mereka menolak pada sesiapa yang mengingkari pada pandangan mereka, yakni pandangan Mu'tazilah, pada penggunaan jalan pendalilan ini padanya Allah Ta'ala, sebagaimana digunakan pandangan Mu'tazilah juga dalam mensabitkan sifat Al-Hayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika faminil insafi anna naqul innahum la yusrifuna fi istikhdamihi fi majalis sifati israfal asya'irati alladhina ya'tarifu ba'duhum bidzalik fal amadiyyu mithla yahki ittifaqal ashabi 'ala al-ilhaqi al-ghaibi bisyahid walakinnahum buduruhum yuqalliluna min istikhdamihi binisbati li af'alillahi ta'ala bi'aksil mu'tazilati tamaman. Tambahan pula demikian itu pada sesiapa yang mempunyai keadilan, bahawasanya kami katakan sesungguhnya mereka tidak bersikap melampau pada penggunaan kenyataan ini, kenyataan tadi, yakni kenyataan Mu'tazilah, pada kesesuaian sikap yang melampau bagi fahaman Asy'ariyah yang diakui oleh sebahagian mereka tentang itu. Maka Al-Amidi menceritakan sepakat ahli mazhab atas kebersamaan perkara yang gaib dengan perkara yang wujud, dan tetapi mereka mengubah pendapat mereka dengan memperolokkan kepada yang menggunakan jalan pendalilan ini dengan nisbah af'al Allah Ta'ala dengan akas, yakni berlawanan dengan fahaman Mu'tazilah sepenuhnya. Al-Amadi huwa al-usuli alladhi yudafi'u 'anil qiyasi fil majal al-ahkam al-'ilmiyyah فإنه يرى عدم الاعتماد عليه في المباحث الكلامية وهو يشرحه في صورته الفقهية المعروفة بقياس التمثيل ويرى أنه يمكن أن يفيد الظن بالحكم وذلك إذا أمكن معرفة الجامع بين الواقعتين وظن كاف في الأحكام العملية. Adapun Al-Amidi merupakan seorang ahli usul yang mempertahankan penggunaan kias
pada ruang lingkup hukum-hukum amali. Maka sesungguhnya dia Al-Amidi berpendapat ketiadaan berpegang pada pandangan Mu'tazilah dalam perbahasan-perbahasan Al-Kalamiyah dan ianya menerangkannya pada gambaran kias pada permasalahan fiqhiyah, perkara-perkara berkaitan dengan fiqh yang dikenali sebagai kias misal, yakni kias tamsil. Dan Al-Amidi berpendapat bahawasanya mungkin untuk memberi faedah sangkaan pada hukum dan demikian itu dengan kias membolehkan untuk mengetahui cara menyeluruh antara dua situasi dan sangkaan yang terhalang pada hukum-hukum amali. Amma idza ta'azzara ma'rifatul jami'i kama hiya al-halu fima bainal ghaibi wasyahidi fal jam'a tahakkuma mahdin wa da'wa la dalilu 'alaiha wa yalzamul qailu bidzalika an ya'tarifa bi sihhati hukmi min hukmi bi anna jami'al adamiyyina sudan idza lam yushahid illa zunuj wa anna jami'ahum la yamutun idh lam yushahid maitan wala sam'un bihi wala yakhfa ma ma'ahu minal juhalah. Adapun sekiranya tertegah daripada mengetahui secara menyeluruh sebagaimana ianya terjadi pada di antara perkara yang gaib dan wujud, maka keseluruhannya hanya terhukum sahaja dan dakwaan bukan suatu dalil padanya. Dan lazimlah seseorang berkata demikian itu untuk mengiktiraf dengan benar sesuatu hukum dari hukum kias bahawasanya keseluruhan anak Adam berkulit hitam sekiranya tidak menyaksikan melainkan orang-orang berkulit hitam, dan bahawasanya mereka yakni anak Adam tidak mati sekiranya tidak menyaksikan orang yang mati yakni mayat dan tidak mendengar berita akan kematian, maka tidak tersembunyi bersama mereka yang tidak menyaksikan kematian itu daripada kejahilan. ولكن الأشاعرة بوجه عام حين قاسوا الغائب على الشاهد في مجال الصفات حاولوا أن يلتزموا لذلك جامعا فقالوا إن الحقائق أو التعريفات والأدلة والشروط والعلل يجب أن تطرد شاهدا وغائبا وأن توجب في الغائب ما توجب به في الشاهد من الأحكام والأمدية حكم اتفاقهم على ذلك كمثلفنا ويضرب له أمثله توضيحية ويشير إلى الإسفراينية الأشعرية أن كل أمرين ثبت تلازمهما في الشاهد لزام أن تلازما غائبا ولم يعتبر في ذلك جامعا. Akan tetapi fahaman Asy'ariyah dari sudut amnya, apabila mereka mengkiaskan perkara yang gaib dengan perkara yang wujud pada sifat, mereka beralih untuk berpegang dengan demikian itu, yakni hukum kias secara keseluruhan. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya hakikat-hakikat atau takrif-takrif, dalil-dalil, syarat-syarat dan illah-illah yang perlu untuk dikaitkan pada perkara wujud dan yang gaib, serta perlu mensabitkan pada perkara gaib apa yang dikaitkan kepada perkara yang wujud dari segi hukum. Dan Al-Amidi menceritakan kesepakatan Al-Asy'ariyah terhadap perkara tersebut sebagaimana yang terdahulu dari pernyataan kami, dan diterangkan baginya contoh-contoh yang jelas dan mengikut kepada apa yang dipegang oleh Al-Asfarayini Al-Asy'ari bahawasanya setiap dua perkara yang berkaitan melazimi oleh keduanya pada yang wujud lazim bagi kelaziman yang gaib dan tidak dianggap pada demikian itu oleh dua perkara yang berkaitan secara keseluruhannya. ثم يتحول إلى نقدهم قائل الجمع بالحد فإن ثبت أن حد العالم من قام به العلم وثبت أن مسمى العالم متحد في الغائب والشاهد فلا حاجة إلا القياس على الشاهد والاعتبار به. Kemudian kita berpindah kepada kenyataan yang mengkritik mereka berkata, adapun keseluruhan secara had maka sesungguhnya sabit bagi had kemampuan orang yang berilmu dengan orang yang lebih rendah kemampuan ilmunya, dan sabit dinamakan bagi orang yang berilmu bergantung pada perkara yang gaib dan yang wujud, maka tidak perlu kepada kias atas perkara yang wujud dan mengambil iktibar dengannya. Wa inna lam thabata al-haddu
أو ثبت ولكن لم ثبت اتحاد المسمى العالمي فالإلحاق متعذر. Dan sekiranya tidak tersabit had atau sabit akan tetapi tidak tersabit bersamaan yang dinamakan orang yang berilmu, maka ia terhalang daripada berkait. Wa 'alya hadha yakunu al-kalamu fil 'illati wasyarti wa yazidu fil 'illati wasyarti iskala akhir wa huwa al-ihtimalu kaunil 'alami fil syahidi mu'allilan bil 'ilmi aw masyrutan bihi likawinahu jaizan. وهذا المعنى غير موجود في الغائب فلا يلزم التعدية أو بمعنى آخر لم تطلع عليه ولم يلزم من عدم العلم به بدليله العلم بعدمه. Dan ini terjadi al-kalam pada illah dan syarat dan bertambah pada illah dan syarat untuk yang lain. Dan ianya andaian sifat orang yang berilmu pada yang wujud jadi illah, yakni sebab dengan ilmu, atau menjadi syarat dengannya orang yang berilmu bagi sifatnya yang baru. Dengan makna ini tidak wujud pada perkara gaib, maka tidak lazim dalam melampaui, atau dengan makna yang lain tidak terhasil daripadanya, dan tidak lazim dari ketiadaan ilmu dengannya dan dengan menjadi dalilnya ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya saya Muhammad Amirul Izzat bin Muhammad Noh. Nombor matrik 049805. Okey, muka surat 179 dan 180. Naqdu mutakalimin lihaza qiyas. Penolakan para mutakalimin terhadap qiyas. Walaupun pemahaman terhadap ilmu ini secara lebih dalam berbeza setiap aliran, ia telah menerima pelbagai bentuk kritikan daripada pelbagai sumber. Sebelum Al-Amidi lagi telah ada tokoh yang membuktikan kelemahan penggunaan kias ini kerana ketidakmunasabah dalam maudhu' ilmu kalam. Okay, untuk petikan yang pertama, Ibnu Hazim Az-Zahiri dalam mazhab fiqh mengkritik pendapat dari kalangan mutakalimin iaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah kerana penerimaan mereka terhadap kias yang gharib, iaitu di mana mereka itu Asy'ariyah dan Mu'tazilah mengatakan manusia juga ada af'al seperti af'al Allah. Dan berkata Ibnu Hazim Az-Zahiri, dan demikian itu menjawab bahawa mewajibkan sesuatu kepada Allah adalah mazhab yang melazimkan ia kepada kata-kata. Sesungguhnya selagi mana seorang saksi itu hidup, maka ia hidup kecuali dengan hidupnya dia dengan izin Tuhan Al-Bari yang maha hidup serta menghidupkan. Dan bukanlah mengikut dua pendapat tersebut terpecah, tidak bersatu, dan di mana kedua-dua itu sentiasa melazimi antara satu sama lain. Dan pendapat dua kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah adalah sesat dan salah mengikut Ibnu Al-Hazim Zahiri. Yang petikan kedua, penulis juga mendapati bahawa Ibn Rushd, ahli fiqh dan ahli falsafah mentakrifkan kedudukan jelas dalam penggunaan kias ini, manakala penolakan terhadapnya pula oleh sebab usaha untuk mendamaikan akal dan agama, iaitu berpegang kepada firman Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, iaitu tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya dan dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Petikan yang ketiga, dalam kefahaman orang-orang terdahulu, mereka tidak lagi mengamalkan ataupun mempelajari ilmu kalam kerana mereka menganggap ilmu tersebut mempunyai beberapa kesalahan. Akan tetapi mereka tidak menolak sepenuhnya dan masih menggunakan ia sebagai sumber rujukan. Terdapat juga sebahagian yang lain terus menafikannya. Antaranya adalah Mu'tazilah iaitu Al-Baghdadi yang menafikan penggunaan perkataan saksi yang puasa. Manakala Ajwaini menyatakan bahawa Mu'tazilah Basrah telah membuat perbandingan antara yang tiada dengan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akan menyambung pembentangan daripada rakan saya pada muka surat 141, yang mana Al-Amidi berkata Asy'ariyah tidak menolak ke semua aspek daripada pendalilan qiyasul ghaib ala syahid. Innal Asy'ari fi al-luma' ya'tamidu ala hadhihi dilalah fi ithbati sifatil ilmi mustanadan ila anna kulla alimin fahuwa dhu ilmin wa fi hadha qiyasul ghaib wa fi hadha qiyasul ghaib ala syahidi bi jami'il illah. Pada al-luma' iaitu kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menerima pendalilan iaitu pada mengisbatkan sifat ilmu, iaitu katanya ila anna kulla alimin fahuwa dhu ilmin, sungguhnya semua yang alim itu maka padanya terdapat ilmu. Tetapi Imam Asy'ari menolak pada mengisbatkan af'al Allah, iaitu kata Mu'tazilah inna fa'ilas safah safihun
orang ataupun pelaku kepada kebodohan itu bodoh. Seterusnya Imam Al-Baqilani sama seperti Imam Asy'ari, tetapi dia mengkritik ataupun menolak Mujassimah, yaitu Mujassimah yang menggunakan kias ghaib ala syahid, yaitu yang sampai kepada natijahnya bahawa Allah SWT juga mengambil ruang dan menerima aurat. Seterusnya Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, fa innahu ya'tamidu tariqan itsbatis sifat. Sama juga beliau menerima ataupun menggunakan kaedah qiyasul ghaib al-syahid pada mengisbatkan sifat, tetapi menolak penggunaan Mu'tazilah ke atasnya, iaitu pada hikmah ta'lil masyiah al-ilahiyah, ai fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Seterusnya Imam Al-Juwayni menolak pendalilan ini, iaitu qiyas ghaib ala syahid, kerana katanya tiada dalil ataupun tiada asal padanya. Tapi kata pengarang, pada beliau wujud, iaitu pada aspek penerapannya pada masalah hulul al-hawadis, iaitu sungguhnya ia jika menerima hawadis, kata ni ketika berkata innahu law qabilal hawadis, sungguh ia jika menerima hawadis tidak terlepas dari hawadis. Perkara yang tidak lepas dari hawadis tidak mendahului hawadis. Begitu juga sungguhnya membina oleh Al-Amidi pada gambaran seperti itu, yaitu pada menolak penggunaan Mu'tazilah kepadanya, yaitu yang berkaitan dengan tahsin wa taqbih dan adil dan tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berakhirnya pembentangan untuk kumpulan ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.